Belanjawan 2021 lepasi ujian pertama, lepas peruntukan tambahan diumum. Perkembangan dari Parlimen. Sokongan diberikan majoriti ahli Parlimen selepas Tengku Zafrul mengumumkan pelbagai peruntukan tambahan dan bantuan kepada pelbagai pihak. Belanjawan 2021 yang menarik perhatian ramai sejak beberapa hari lalu akhirnya diluluskan melalui undian suara di Dewan Rakyat hari ini. Cubaan Mahfuz Omar PH pokok sena yang mahu pengundian dibuat secara en blok tidak kesampaian apabila cadangan itu gagal mendapat sokongan sekurang-kurangnya 15 ahli Parlimen. Ketika semakan dibuat kaki tangan Dewan Rakyat, hanya 13 ahli Parlimen yang berdiri untuk menyokong cadangan Mahfuz. Bagaimanapun pengundian hari ini adalah kekangan pertama yang perlu dilalui belanjawan Kerajaan Perikatan Nasional itu. Selepas ini ia akan dibawa ke peringkat jawatan kuasa untuk dibahaskan sebelum ia sekali lagi diundi sebelum diluluskan. Sokongan yang diberikan hari ini dibuat selepas Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mengumumkan pelbagai peruntukan tambahan termasuk kebenaran mengeluarkan wang dari akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP seperti yang dituntut pelbagai pihak. Untuk rekod, ada beberapa cara sesuatu usul diterima atau ditolak. Mengikut peraturan speaker terlebih dahulu akan bertanya sokongan pihak yang setuju sebelum menguji undian suara mereka yang tidak bersetuju. Sekiranya terdapat lebih banyak suara ahli Parlimen yang bersetuju, undian akan diluluskan. Namun mana-mana ahli Parlimen boleh mempertikaikan keputusan tersebut dengan meminta undian secara en blok atau belah bahagi dibuat. Bagaimanapun ia memerlukan sekurang-kurangnya 15 ahli Parlimen menyokongnya. Sementara itu peruntukan jasa akan dikurangkan, kata Zafrul. Menteri Kewangan itu berkata demikian semasa menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2021 Dewan Rakyat hari ini. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mengumumkan bahawa peruntukan untuk Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa atau kini dijenamakan sebagai JKOM akan dikurangkan. Dia berkata demikian semasa menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2021 di Dewan Rakyat hari ini. Dari segi pengurangan belanjawan 2021, saya ada buat satu usul untuk kurangkan peruntukan yang diberikan kepada jasa. Dalam peringkat jawatan kuasa kita akan umumkan, katanya. Zafrul sebelum itu ditanya oleh ahli Parlimen Jerlun, Mukris Mahathir, sama ada tambahan pada belanjawan yang diumumkan hari ini akan melibatkan pengurangan peruntukan lain. Zafrul bagaimanapun tidak menyatakan jumlah pengurangan itu. Pada mulanya belanjawan 2021 memperuntukkan RM85.5 juta kepada unit khas itu. Bagaimanapun ia mendapat kritikan hebat dari ahli Parlimen kedua-dua belah pihak dan juga rakyat. Jasa merupakan agensi kerajaan yang bersifat rahasia, berakar umbi sejak 1960-an dan asalnya dikenali sebagai cawangan hal ehwal khas cek di bawah Jabatan Perkhidmatan Penerangan. Berdasarkan senarai jawatan kerajaan 2019, jasa mempunyai 229 kaki tangan sepenuh masa di seluruh negara sebelum dibubarkan pada Kerajaan Pakatan Harapan PH pada Januari 2020. Baru-baru ini Menteri Komunikasi dan Multimedia KMMM Saifuddin Abdullah turut memberi jaminan bahawa peruntukan bagi unit itu akan dikurangkan. Sementara itu, Zafrul juga berkata kementeriannya bersetuju untuk menambah baik program e-belia, antaranya dengan menaikkan jumlah kredit RM50 ke RM100 secara one-off ke dalam akaun e-wallet mahasiswa. Inisiatif tersebut juga akan diperluaskan buat semua 1.1 juta pelajar melebihi umur 20 tahun dari Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Inisiatif ini akan disalurkan kepada 1.1 juta pelajar IPTA dan IPTS termasuk yang umur melebihi 20 tahun, katanya lagi. Pada awalnya kerajaan memperuntukkan RM75 juta bagi program e-belia. Melalui program tersebut, kerajaan akan mengkreditkan
RM50 secara one-off ke dalam akaun e-wallet bagi mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Dalam perkembangan berita yang lain, pencarum berdepan pengurangan pendapatan boleh buat pengeluaran akaun 1 KWSP langsung dari Parlimen. Keputusan itu setelah tekanan daripada beberapa pihak termasuk UMNO agar semua pencarum dibenarkan membuat pengeluaran daripada akaun itu. Pengeluaran akaun 1 kumpulan wang simpanan wang pekerja KWSP diperluaskan kepada pencarum yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun ini. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, kini pencarum yang berdepan pemotongan gaji atau tidak dapat mencari pendapatan tambahan menerusi kerja lebih masa turut boleh memohon. Mereka yang bukan lagi pencarum aktif atau bekerja di sektor tidak rasmi yang terkesan turut dibolehkan membuat pengeluaran. Pencarum yang sebelum ini boleh membuat pengeluaran sehingga RM9,000 pula dibenarkan membuat pengeluaran sebanyak RM10,000. Tunjuk saja bukti anda hilang pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT, kerja lebih masa atau pengurangan pendapatan bagi yang bekerja sendiri, kata Zafrul di Dewan Rakyat hari ini. Pengumuman itu disambut ketukan meja daripada sejumlah ahli parlimen yang menyokong keputusan itu. Terdahulu, pencarum yang layak membuat permohonan itu menerusi program iSinar adalah mereka yang hilang kerja, diberi cuti tanpa gaji atau tiada sumber pendapatan. Bagaimanapun, beberapa pihak termasuk UMNO mendesak kerajaan agar meluaskan pengeluaran akaun 1 kepada semua pencarum. Berkenaan dengan moratorium pinjaman bank pula, kerajaan mengekalkan keputusan sebelum ini dan tidak menuruti desakan agar lanjutan moratorium diberi secara automatik kepada semua peminjam. Tambahan bantuan lain. Bantuan tambahan lain yang diumumkan termasuk RM300 secara sekali beri kepada semua petugas barisan depan COVID-19 serta tambahan RM500 untuk kaki tangan Kementerian Kesihatan. Tengku Zafrul berkata permohonan agar bantuan sekali beri diluaskan kepada polis, pegawai immigration, pegawai rela dan petugas barisan depan lain dibangkitkan sejumlah ahli parlimen ketika perbahasan. Sementara itu, dia berkata kerajaan turut memperuntukkan tambahan RM50 juta untuk Sabah susulan peningkatan kes positif di sana. Kebanyakan ahli parlimen kerajaan menyokong pengumuman itu dengan Abdul Aziz Rahim BN Baling menyifatkannya sebagai keputusan 7-0 apabila cadangan mereka dipenuhi. Ahli parlimen pembangkang pula termasuk Wong Chen, PH Subang, bagaimanapun menggesa sikap waspada berhubung pengeluaran KWSP dan menyatakan jangkaan aliran keluar kira-kira RM70 bilion berbanding RM20 bilion aliran masuk. Tengku Zafrul bagaimanapun menafikan angka itu dan berkata KWSP mengunjurkan aliran masuk sebanyak RM80 bilion setahun. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.